Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk mensyukuri semua nikmatmu. Yang saya hormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yunus selaku pengurus Masjid Raja Haji Fi Sabilillah Cyberjaya, yang dimuliakan Tengku Orang Kaya Mahabijaya Sepang, Tengku Datuk Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Seterusnya yang saya hormati para pegawai ahli-ahli jawatankuasa masjid yang diraihkan sidang Jumaat, tidak lupakan para pekeris. Seterusnya para pelayar yang menonton siaran pada tengah hari ini, tak kira di mana berada. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang dari timur moga makmur, yang dari barat moga dapat berkat, yang dari selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah, sempurna program pameran dan jualan keris dan tanjak yang dianjurkan bersama oleh Masjid Raja Haji Fi Sabilillah Cyberjaya dengan rakan-rakan dari Pertubuhan Keris Semenanjung dan juga Sentuhan Prestige. Tengah hari ini saya diminta menyampaikan satu tajuk yang saya tak pernah sampaikan dalam masjid, iaitu asal-usul senjata pahlawan Melayu. Mungkin ada pula jemaah yang jadi heran apa hal jadi Jumaat cerita pasal senjata ni, sempena dengan pameran dan jualan keris. Sidang hadirin sekalian, pertama kita bersyukur hari ini tengah hari Jumaat kita dapat semayang awal. Tahniah diucapkan kepada muslimin sekalian. Sebab semayang datang semayang Jumaat awal ini fadilatnya besar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, "Idza kana yaumul jumu'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwalu fal-awwal." Setiap hari Jumaat, pada tiap-tiap pintu masjid ini akan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatatkan jemaah yang datang semayang Jumaat al-awwalu fal-awwal, seorang demi seorang. Tuan-tuan jangan ingat datang masjid tuan-tuan hanya dicatatkan kedatangan oleh Mai Sejahtera saja. Tak. Ada lagi malaikat-malaikat yang duduk di semua pintu. Apa kerja malaikat ini? Kata Nabi, dia mencatatkan nama manusia atau jemaah yang datang seorang demi seorang. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامِ طَوَوْا صُحُفًا وَجَاءُوا وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Nanti bila mimbar, khatib naik saja mimbar, maka malaikat itu akan tutup buku kedatangan dan mereka akan datang duduk di hadapan mendengar khutbah. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sebab itu pelajarannya adalah siapa yang datang ketika khatib dah pun naik mimbar, dia punya punch card merah. Diterima datang kerja tetapi rekodnya lambat. Jadi kalau tuan-tuan nak lambat, boleh telefonlah khatib, jangan naik lagi, saya on the way. Jam, saya on the way. Bincang itu boleh bincang sendirilah. Sidang Jumaat sekalian, asal-usul senjata pahlawan Melayu. Peperangan adalah perkara yang kita tak dapat elak. Dalam kehidupan manusia dan juga tabiat manusia itu sendiri, kita memang suka berperang. Zaman kita tak boleh pakai senjata, kita perang pakai WhatsApp,
kita perang dalam Facebook, kita memang suka berperang. Atas jalan raya berperang, nak jadi paling cepat, nak jadi paling laju. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, walaupun ada orang dia anti perang, ini jenis-jenis hippies ni, peace no war, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, kamu diwajibkan berperang, kata Allah, padahal perang ini sebenarnya kamu tak suka, sebab perang ini ada harga yang perlu dibayar, kematian, belanja besar dengan persenjataan. Tetapi Allah Ta'ala sebut, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi ingat, ada benda yang kamu tak suka, tapi benda itu yang terbaik untuk kamu. Dan ada juga benda-benda yang kamu terlampau suka, tapi ianya tidak baik kepada kamu. Maka bermula daripada asas peperangan, ini yang menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mereka mencipta senjata-senjata sendiri untuk menghadapi kebarangkalian berlakunya peperangan ini. Dalam konteks sejarah Melayu, pengkaji-pengkaji sejarah telah menulis banyak bab tentang peperangan ini. Dan subjek tentang peperangan di alam Melayu ini banyak. Dia kaji dari aspek apa punca peperangan. Mereka kaji siapa individu ataupun organisasi ketenteraan yang terlibat dalam peperangan. Apakah jenis-jenis senjata dan alat kelengkapan perang yang digunakan. Apakah strategi perang yang digunakan. Banyak angle-nya. Dalam kesempatan masa kita tengah hari ini, kita hanya fokus kepada isu senjata saja. Pertama, apa makna senjata? Senjata berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu perkataan sajjata. Sajjata maknanya kesiapsiagaan. Senjata memang ada hubung kait dengan kesiagaan. Tuan-tuan sekarang masuk masjid, semua tak bawa senjata. Tuan-tuan tak bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Orang yang sentiasa ada senjata, dia sentiasa berfikir kemungkinan yang berlaku. Sebab itu bila tentang kesiapsiagaan, kata Uqbah bin Amir, aku pernah mendengar Nabi membaca satu ayat di atas mimbar. Wa u'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap sedialah kamu menghadapi musuh dengan segala kekuatan yang kamu boleh sediakan. Ini surah Al-Anfal ayat 60. Kemudian Nabi menyambung, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah kamu semua, kekuatan itu adalah melempar panah. Kekuatan itu adalah melempar panah. Kekuatan itu adalah melempar panah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu dalam peperangan, subjek senjata Melayu ini begitu menarik untuk kita bahaskan. Dalam mana-mana peperangan, tidak akan lengkap apabila serangan dilancarkan tanpa senjata. Ini kerana senjata adalah salah satu elemen paling mustahak yang diperlukan oleh mana-mana pahlawan, bukan sekadar untuk menyerang musuh, tapi kita nak lindung diri kita sendiri. Sebab itu senjata Melayu ada dua bentuk. Pertama, senjata defensif, satu senjata ofensif. Senjata defensif ini yang bersifat perlindungan, perisai, topi besi, pelindung leher. Dan ini orang Melayu champion. Ini saya akan terangkan. Ada senjata ofensif, senjata menyerang, lembing, tombak. Termasuklah senjata api yang memerlukan kepada ubat peledak ataupun peluru seperti meriam, senapang, pistol. Dan ini juga Melayu champion buat benda ini. Secara amnya, senjata yang sering digunakan oleh orang-orang Melayu itu adalah senjata-senjata pendek ataupun senjata tikam, badik, jambiah, tumbuk lada dan yang lain-lain. Namun begitu, disebabkan ada juga pengaruh daripada budaya luar, orang Melayu telah berfikir untuk menggunakan senjata bentuk lain seperti meriam dan juga senapang. Senjata ofensif ini kita klasifikasikan kepada dua komponen.
Satu dipanggil senjata sejuk, satu dipanggil senjata api. Senjata sejuk merujuk kepada senjata-senjata pendek dan juga senjata-senjata tempur jarak jauh. Ini kita panggil senjata sejuk, istilah sajalah. Dan ada pula senjata-senjata yang dipanggil senjata api yang memerlukan ubat peledak. Pistol, senapang, meriam, rentaka, lela dan bagai-bagai lagi. Apa contoh senjata pendek ataupun senjata tikam? Pertama sekali, sudah pasti tidak bukan kerih. Kerih ini adalah senjata kebangsaan Melayu dan dipercayai telah digunakan secara meluas lebih daripada 600 tahun dulu di seluruh kepulauan Melayu. Dan kita akui bahawa ianya berasal dari Majapahit. Itu kita akui, berasal daripada Jawa, kerana terdapat satu ukiran keris yang telah dihasilkan kira-kira 800 Masihi yang lalu di Candi Borobudur. Dan teori ini banyak telah dibahaskan. Tak kisahlah siapa pun yang mencipta kerih itu, yang penting kerih adalah sebahagian daripada senjata kebangsaan kita. Sebab itu bagi orang Jawa, simbol kesempurnaan orang laki-laki mesti ada 5. Curiga, turangga, wisma, wanita, kukila. Wajib ada 5. Pertama curiga, kerih. Tapi kerih Jawa sisip di belakang. Kerih Melayu sisip di depan. Maknanya kita transparent, tak ada apa nak sorok. Saya bawa kerih, kalau you takut, takut, tak takut, tak takut lah. Jawa kerih di belakang. Nampak okey, tapi kalau kita samsing, dia bawa keluar lah. Kita tak tahu dia bawa. Yang kedua turangga, kuda. Yang ketiga wisma, rumah. Kemudian wanita. Dan yang kelima kukila. Kukila ni burung. Burung 2 jenis lah. Burung betul ataupun burung yang tuan-tuan simpan itu. 5 benda ini mesti ada untuk kesempurnaan seorang orang laki-laki. Sebab itu bagi orang laki yang berkeris, yang kita panggil pekeris, tuan-tuan nanti boleh tengok di luar di foyer, ramai yang sedang berkerih. Orang berkerih ini kita boleh kenal dia dengan menengok kerih dia. Dia buka saja kerih, kita tahu dia siapa. Itu sampai kepada peringkat identiti. Kalau orang berkerih lok 3, ini pendekar, panglima. Tuan-tuan janganlah buat kelakar lebih-lebih kurang sangat. Ini pendekar dia. Kalau lok 5, ini orang pandai bercakap. Penceramah, ustaz, biasa lok 5. Kalau lok 7, ini pemerintah, karisma pemerintah. Lok 9, raja. Kalau lok 11, ini orang meniaga, cita-cita tinggi, buat bisnes. Kalau lok 13, itu berani mati. Itu anytime, jenis pancung tak bertanya punya orang. Ajak tumbuk pergi, dah pukul baru tanya, apa yang kau suruh aku pukul? Sampai begitu. Ini lok 13. Sebab itu kalau kita tengok falsafah kerih di seluruh dunia, antara falsafah kerih Melayu dengan falsafah kerih Jawa sama. Contohnya ketika kita nak menyisipkan kerih di pinggang, sama saja falsafah. Kalau hulu keris dihadapkan ke arah badan, sama ada di bahagian depan ataupun belakang, maknanya orang itu datang dengan aman, peace. Dia datang ke masjid, kerihnya dihalakan ke badan dia. Itu saya datang dengan aman. Tapi kalau dia datang, kerih kepalanya itu menghala ke kita, itu nak ajak bertumbuk. Kita datang, dia datang, kita tahu dia nak ajak bergaduh. Sebab itu dalam Talibun, ni puisi lama lah, ada 4, 16, 20 baris. Ia ada sajak. Dia menggariskan tata cara pemakaian keris. Kata orang tua, kalau memakai keris, keris tersisip sebelah kiri, keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagai ayam kokok berdentang, masuk hulu balang, masuklah gelanggang. Elok dipakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut untuk menjaga diri sendiri. Kalau keris sampir tertungkup, keris tidak mencari lawan. Keris tidak mencari musuh. Yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Berbelit punca wali, berselubung sampai ke hulu. Tanda beradat berketurunan, patut disebut keris terap dan bagai-bagai lagi.
Jadi kita zaman dulu, nenek moyang kita, tengok orang tu menyelit keris, kita tahu apa niat dia. Itu falsafahnya. Dan dalam konteks sekarang, kalau tuan-tuan pergi ke Balai Rung Sri, masuk istana mana-mana, di alam Melayu, kalau masuk istana, menghadap Tuanku Sultan, hanya keris berhulu Jawa demam dan pekaka saja yang dibenarkan untuk berada di Balai Rung Sri. Sama juga dalam tradisi masyarakat Jawa, hanya keris yang bersampir ladrang saja yang dibenarkan untuk berada di dalam keraton. Selain daripada itu, semuanya membawa maksud nak ajak bertumbuk. Falsafahnya. Itu yang pertama, orang Melayu keris. Senjata pendek yang kedua, badik. Badik secara umum ada 3 badik. Badik Sulawesi, badik Jawa, badik Sumatera. Dan penggunaan badik ini sangat berkembang khusus selepas Inggeris menjajah tanah Melayu. Sebab Inggeris dia kerana dia takut dengan keris, dia keluarkan arahan supaya orang Melayu tak dibenarkan bawa keris ke mana-mana. Dan undang-undang tu sampai sekarang. Disebabkan tak boleh bawa keris, kita kreatif buat badik kecil sikit. Yang ketiga, jambiah. Jambiah ini senjata pendek berasal daripada Timur Tengah. Biasanya dia ni istimewa sebab mata dia bengkok. Lebih kurang badik juga tapi besar. Yang keempat, lawi ayam. Senjata pendek. Sejenis pisau yang melengkung juga macam kerambit. Dia punya mata pun hampir bengkok. Tapi dia punya bengkok tu tajam di hujungnya. Itu dia panggil lawi ayam. Yang kelima, tumbuk lada. Juga sejenis senjata tajam, sama seperti badik ataupun pisau, dan ia berasal daripada Sumatera. Dan kalau pembesar di Negeri Sembilan, ini sebahagian daripada alat istiadat mereka, tumbuk lada. Ada pula senjata orang Melayu ni yang dipanggil senjata defensif. Selain memiliki senjata ofensif untuk pertempuran, senjata jenis defensif juga sangat diperlukan. Sebab itu senjata ini adalah untuk nak mempertahankan kita daripada serangan. Tak guna kita kalau pakai keris tapi tak ada defensif untuk diri sendiri. Pakaian, main bola pun ada guard, pakai kaki, alas macam-macam. Ini pula nak berperang. Maka senjata defensif ada 2. Pertama, body armor. Body armor ni dipanggil baju zirah. Baju zirah dia satu bentuk pakaian seragam yang memberi perlindungan terhadap senjata ketika pertempuran. Dan sejarah baju zirah ataupun body armor ni begitu lama lagi. Yang kedua adalah perisai. Saya nak kongsikan pada tengah hari ini. Antara senjata dengan perisai, mana yang dicipta dulu? Kita orang Melayu ni, dulu Mat Saleh selalu panggil orang Melayu ni pemalah. Melayu malah. Dia kata bangsa lain semua rajin. Tapi percayalah, malasnya Melayu ni ada sisi positif. Positifnya adalah dia jadi bangsa yang kreatif. Ada satu kajian yang pernah dibuat oleh penyelidik di Oxford baru-baru ni tentang perangai orang Melayu. Orang Melayu ni dia ada satu genetic genius. Tang mana genius dia? Genius dia berpunca daripada malas dia. Orang tua-tua kita dulu malas. Bukan malas bekerja negatif, tidak. Nak pergi berperang, malas betul nak bawa senjata besar-besar. Long sword macam Saxon, kita tengok cerita-cerita barbarian lah, perang Arab, baju besi. Kita yang menengok filem itu pun, macam mana dia bernafas? Itulah nenek moyang kita dulu pun malas juga. Malas aku nak pakai topi besi berbulu-bulu begitu. Bawa tukul, bawa pedang macam Viking, kapak Viking. Oh, dia kata letih. Bawa barang tu letih dah. Macam mana nak perang? Orang akan tuduh kau ni pemalas betul. Bawa parang pemalas. Bukan malas. Buat apa cari penyakit? Maka disebabkan malas kita itu, kita cipta senjata yang pendek-pendek. Tapi boleh juga membunuh.
Kalau boleh bawa kerih, nak buat apa bawa parang pedang panjang-panjang? Ini berpunca daripada malas itu tadi. Cuma apa beza kerih Melayu dengan kerih Jawa? Sejarah keris kita akui boleh didapati sejak daripada kurun ke-8 zaman Medang Mataram lagi. Semasa zaman dulu nenek moyang kita beragama hybrid Hindu-Buddha. Pada timeline atau garis masa yang sama di Semenanjung, pedang pendek, contohnya pedang Greek itu dah ditemui di Candi Lembah Bujang. Kedua-dua senjata ini digunakan pada garis masa yang sama tetapi tempat yang berlainan. Namun kenapakah keris berjaya outlasted pedang? Kenapa pedang tidak sepopular keris? Pedang yang di Lembah Bujang, pedang pendek itu, walaupun dia tersebar tapi tidak sepopular kerih. Apa sebab? Kenapa kerih jadi pilihan berbanding senjata-senjata yang lain? Teringat saya kata-kata Ibnu Sina, setiap racun ada penawar. Kalau senjata adalah racun, apakah penawar kepada racun itu? Nah, di sini keistimewaan kerih Melayu. Dia pembunuh dan dia juga merawat. Sebab itulah penawar kepada bisanya kerih adalah perisai yang dicipta oleh orang Melayu. Perisai itu begitu ampuh sekali. Apa contoh perisai paling basic orang Melayu? Kain selempang. Tuan-tuan kalau tengok cerita Bujang Lapuk, dia pakai selempang. Macam kita sekolah rendah, sekolah agama, samping tu kita buat selempang. Berselempang di bahu, jika dalam keadaan santai atau diikat di pinggang, dia akan panggil kain samping. Tapi sedarkah kita inilah perisai yang paling ampuh sekali ketika berlawan dengan mana-mana senjata. Pertama, sebagai perisai untuk menangkap senjata panjang dan ketika berhadapan dalam pertempuran jarak jauh. Yang kedua, kain samping yang kita ikat di perut kita ini berfungsi sebagai pelindung pembuluh darah utama yang berada pada kedua-dua perhadapan dan juga kemaluan. Baik itu orang Melayu kalau ikat kain pelekat, nak buka bukan senang. Tuan-tuan buka kain pelekat senang tak? Dia punya jerut, tak tahulah, special lah. Kain selempang itu juga boleh diubah menjadi pelindung kepala semasa meranduk paya bakau daripada gangguan ular ataupun binatang buas. Ada juga menggunakan kain selempang itu untuk menggalas barang-barang. Sama macam penyamun Alibaba Bujang Lapuk, masuklah kain je, bawa pikul kulu kili. Dan yang paling basic, orang tua-tua kita dulu gunakan kain selempang untuk alas sembahyang. Baru satu kegunaan kain selempang sudah ada manfaat yang banyak. Belum kira jenis-jenis pakaian lain, siri-siri fabrik yang ditenun secara teliti, itu jauh lebih banyak manfaatnya. Dan inilah penawar bagi senjata yang orang Melayu dulu cipta. Kecil, murah, mobiliti yang tinggi, ringan, menyerap peluh, dan yang paling penting, stylo. Gaya itu yang mustahak. Kita lihat kepada garis masa sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah wujud. Semasa tanah Melayu di zaman hybrid Hindu-Buddha Sriwijaya, zaman nenek moyang kita tak berbaju, penakluk datang silih berganti. Kedua-dua pihak menggunakan senjata yang sama, pakaian yang sama. Ini kita boleh lihat ukiran di candi-candi. Nenek moyang kita pernah diserang Jawa, India, Siam, sampailah munculnya tamadun Melayu itu sendiri. Dalam sejarah Melayu dicatatkan, Sultan Melaka telah menitahkan Hang Nadim untuk mengumpulkan 500 orang penenun kain daripada India. Disuruhnya menenun mengikut, ni bahasa dipanggil tenunan Melaka. Sejarah Melayu tidak mencatatkan tuanku menitahkan orang perempuan pergi mengajar. Tidak.
Dia tak suruh Tun Teja atau tidak hantar Tun Fatimah yang lemah lembut gemalai untuk nak mengajar penenun-penenun kain di India. Tapi yang dihantar panglima yang pancung tak bertanya, panglima yang kasar, bertimba 30 cangkir darah, inilah Hang Nadim untuk mengajar penenun di India. Kenapa pendekar pergi ajar orang India menjahit? Dalam kitab Sulalatus Salatin disebutkan, kitab sejarah Melayu, Hang Nadim mengajar mereka satu persatu di rumah mereka. Lalu mereka berjaya menenun mengikut kehendak Hang Nadim. Maknanya, setiap jenis tenunan custom made diajar oleh Hang Nadim. Jadi orang tak tahu rahsia ini selain daripada dia. Apa yang ditenun oleh Hang Nadim? Yang ditenun oleh Hang Nadim adalah penawar bagi racun yang dianggap ampuh di Nusantara, iaitu pakaian perisai. Yang ini jarang diangkat ke permukaan. Di sinilah letak jawapan kenapa sejak zaman tamadun Melayu berada di kemuncak, orang Jawa, orang Siam gagal menakluk Melaka. Portugis tu kemudian. Siam gagah dengan gajah bagai-bagai. Jawa lagi gagah, santet lagi macam-macam. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang Melayu ada penawar bagi semua senjata keris berbisa yang selama ini dipakai. Kain yang ditenun oleh orang-orang India ini dipanggil kain sarasah. Kain sarasah ini adalah bahan asas untuk pembuatan shield ataupun pelindung bagi pendekar-pendekar Melayu. Kalau tuan-tuan tengok, atas kain sarasah ini ditenun dengan lapisan benang emas dan perak. Dan tenunan itu dilakukan oleh pakar tenun daripada Pahang dan juga Terengganu. Yang disebabkan zaman dah berubah, sekarang hanya dipanggil songket. Yang biasanya dipakai untuk menutup main arteries pada badan manusia. Contohnya baju layang, itu untuk tutup belakang tubuh kita. Kalau sampin, ini untuk main arteries pada bahagian peha, perut dan juga alat sulit. Sekali lagi disebabkan oleh kemalasan Melayu yang teramat sangat ketika itu, maka kita cipta kain perisai bagi menggantikan perisai besi ataupun baju kulit besi yang berat-berat macam yang dipakai oleh orang-orang Vikings, Rom, Parsi dan ramai lagi. Apa guna kita nak mengusung tabung ubat first aid kit ke hulu ke hilir leceh? Kita pakai saja kain limar yang biasa ditenun di Terengganu. Hang Tuah membalut luka Hang Jebat di perut menggunakan kain limar yang berbenang dan juga warnanya sebenarnya adalah direndam di dalam herba dan larutan ubat yang boleh menghentikan pendarahan. Membolehkan Hang Jebat lepas dibalut dengan kain limar mengamuk pula selama 40 hari 40 malam selepas dibalut lukanya. Sebab itu, kalau tuan-tuan selalu menengok drama-drama filem Melayu lama, mana-mana orang yang berjasa kepada negeri, Tuanku Sultan akan menganugerahkan sepersalinan pakaian. Pakaian sepersalinan. Tuan-tuan, pakaian sepersalinan itu bukan kaleng-kaleng. Sepersalinan kain yang diberikan itu adalah darjat paling tinggi dalam siasah budaya, melebihi daripada adat-adat kebiasaan yang lain. Set persalinan lengkap yang Tuanku kurnia daripada kepala sampai kaki itu adalah set perisai melawan keampuhan keris yang datang dari seluruh Nusantara. Sebab itu orang yang diberi persalinan lengkap ini akan ditinggikan darjatnya. Dapat datuk, jadi laksmana, jadi orang-orang kaya. Begitu hebatnya teknologi fabrik Melayu, sampaikan Portugis menyenaraikan penenun-penenun kain dari Melaka dalam manifest mereka kargo paling utama ketika mereka nak berangkat balik. Dalam senarai kerugian masa karamnya, kapal Flora de la Mar, antara yang mereka rekodkan adalah penenun-penenun kain. Orang yang mengkaji rekod ini heran.
Kenapakah Portugis memasukkan senarai penenun-penenun kain sebagai kargo paling utama dalam senarai kerugian ketika Flora de Lama tenggelam? Kenapa Portugis colek penenun kain? Why? Apa sebab you colek tailor? Colek tukang buat baju? Kenapa tak colek tukang masak? Tak colek hulu balang? Atau wanita-wanita cantik? Sebab mereka nak memindahkan teknologi pakaian perisai yang tidak pernah wujud di barat sampailah abad ke-21 apabila terciptanya Kevlar. Baiklah tuan-tuan, kita selalu membicarakan kehebatan keris dan senjata yang dikongsi oleh tamadun Nusantara lain. Orang Batak ada keris, Jawa ada keris. Maka apa hebatnya keris Melayu? Keris Melayu hebat bukan pada kerisnya, tapi pada perisainya. Ditikam oleh orang disebabkan struktur fabrik itu dilapisi dengan emas dan perak seperti pada songket yang kita lihat sekarang, menyebabkan ia sukar ditembusi. Orang putih, dia rajin, dia buat baju besi. Kita malas sikit, kain tu kita buat emas. Itu cerdiknya nenek moyang kita. Itu senjata pendek. Orang tua-tua kita dulu juga membuat senjata-senjata panjang. Apa contoh senjata panjang? Golok. Golok ni sejenis parang yang ada mata yang agak panjang daripada biasa. Kata pakar-pakar membuat golok, golok ni nama untuk parang yang ada sarung. Kalau parang tak bersarung, itu baru panggil parang. Jadi kalau parang tuan-tuan dalam bonet kereta tak ada sarung, itu panggil parang. Tapi kalau ada sarung, dia panggil golok. Dan golok ini banyak jenis. Diklasifikasikan ikut tempat. Golok perak, golok jawi pekan, golok bugis dan sebagainya lagi. Kemudian senjata panjang orang Melayu hulu balang dulu juga adalah parang. Parang ni pun ada banyak jenis lah. Parang belitung, parang cengcong, parang landing, parang puting dan macam-macam lagi. Dan nama-nama parang ini ada disebutkan dalam kesusastraan Melayu sebagai contoh buku Tuhfatun Nafis dan banyak lagi. Kemudian apa lagi senjata panjang orang-orang Melayu? Lembing dan juga tombak. Sejak zaman prasejarah lagi, lembing dan tombak ini adalah alat untuk dibuatkan memburu pertarungan dan bagai lagi. Yang keempat, senjata orang tua-tua kita dulu, kelewang. Kelewang ni sejenis senjata parang panjang yang bilahnya melengkung dan ada kalanya muncungnya dibengkokkan ke bawah sebagai paruh burung. Kelewang ini sama juga sejarahnya, berasal daripada Indonesia. Dan antara kawasan yang sering menggunakan kelewang ialah orang-orang di Sumatera Barat, Aceh dan juga Bali. Kalau di semenanjung kita ni, kelewang amat popular di negeri sebelah utara, Perlis, Kedah dan juga Kelantan. Dan kelewang ni juga dikenali dengan pelbagai nama. Kalau di Sarawak dia panggil parang panjang. Di Kelantan dipanggil golok jambu ataupun kelewang Kelantan. Kalau orang Eropah, mereka juga kenal dengan kelewang dengan nama bastard sword, mereka panggil. Fungsi kelewang ini, dia tidak macam parang. Parang boleh menebas. Tapi kelewang ni biasa untuk ranting, dahan anak kayu, akar berjuntai dia boleh lah. Tapi walaupun dia tidak sehebat parang, kalau tusuk ke dalam perut, tuan-tuan pusing, keluar perut habis. Itu terornya dia orang buat senjata-senjata begitu. Ada pula senjata tempur jarak jauh. Pertama, anak panah dan juga busur ataupun busar. Yang kedua, sumpit. Yang ketiga, baling-baling. Ini mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Baling-baling ini sejenis senjata besi yang diikat berantai dan di hujungnya ada mata besi yang runcing dan juga tajam. Dan dikatakan ia berasal daripada China. Senjata ini akan dipusing dengan kuat. Pusing. Lepas tu kita baling. Dan memerlukan orang yang berbadan tegap, badan besar untuk dibaling dengan jauh.
Kalau betul cara balingnya boleh mencatatkan rekod dunia, tapi syarat sila duduk dalam bilik menunggu ikut masa yang ditetapkan, barulah boleh diiktiraf. Senjata yang seterusnya adalah senjata api. Nah, ramai di kalangan anak cucu yang main game PUBG dan bagai-bagai, mereka sangka nenek moyang mereka dulu pakai keris saja. Kita nak terangkan pada tengah hari ni yang adik-adik main game tembak-tembak tu mana datang semangat main game? Sebab nenek moyang awak dulu juga adalah orang main game. Tapi bukan main game serupa kamu. Perang betul. Senjata api orang Melayu nombor 1 senapang. Ya ke Ustaz, Melayu pakai senapang? Banyak sangat tengok drama, dia jadi tak tahu. Ada pelbagai jenis senapang yang digunakan di alam Melayu. Senapang batu, senapang kembar, senapang pedio, senapang kepuk, senapang kulai, trakol, pamuras, istinggar dan macam-macam lagi. Kalau trakol ini pistol. Banyak digunakan di Patani dan orang-orang Melaka. Dalam perang Naning, trakol ini terkenal dalam perang Naning. Sekitar tahun 1530, trakol telah menjadi begitu maju dan penggunaannya menggunakan teknologi flintlock, kancing batu api, dan sejak itulah orang putih ambil jadikan pistol di negara barat. Asalnya nama trakol. Begitu juga istinggar, orang putih panggil matchlock. Sejenis senapang yang ada kancing, ada locks yang merupakan moyang kepada senapang patah hari ini. Dan istinggar ini kerap disebut dalam hikayat lama, Sulalatus Salatin. Begitu juga dalam hikayat Megat Trawis. Hingga kan dalam hikayat Megat Trawis dikatakan, Megat Trawis berjaya membunuh seorang hulu balang yang kebal, nama Tun Saban. Tun Saban ni kebal, hebat. Dan Tun Saban ni dia tidak lut kepada segala jenis senjata, kecuali istinggar yang dibuat peluru khas untuk membunuh dia. Jadi istinggar yang digunakan untuk membunuh Tun Saban ini dikatakan adalah hadiah daripada ulama Hadramaut kepada Raja Pagaruyung zaman dulu. Dan ketika Portugis menyerang Melaka, Portugis telah mengumpulkan begitu banyak istinggar di dalam kota Melaka. Maknanya sudah menggunakan senapang ketika itu. Dan istinggar juga digunakan oleh penduduk-penduduk di Perak ketika menyerang Belanda yang membina loji-loji di Sungai Perak, pakai senapang. Begitu juga pamuras. Pamuras ni kalau orang putih panggil blunderbusses. Senapang yang ukurannya lebih pendek daripada matchlock. Dia menggunakan peluru timah hitam ataupun lead. Dalam perang Naning, catatan daripada askar Inggeris menyatakan orang Melayu sangat pandai menggunakan pamuras sehingga kan Inggeris terpaksa hantar beberapa kali pasukan tentera ketika berlawan dengan Dul Said, dan perang Naning itu sendiri berlaku dalam beberapa siri. Dalam masyarakat Melayu, selain daripada pamuras dan tarkul, ada lagi senjata-senjata lain yang digunakan, semuanya jarak jauh. Dan penggunaan pamuras lebih kerap digambarkan dalam peristiwa perang Melayu berbanding istinggar ataupun flintlock musket. Itu pertama, senapang. Yang kedua, orang tua-tua kita dulu ada senjata yang dipanggil meriam. Dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara, meriam kita pecahkan 4 kategori. Meriam besi, lela, rentaka, ekolotong. Rentaka ni meriam mudah alih pertama di dunia. Dia ala-ala MANPADS, Man Portable Air Defense System. Boleh bawa kulu kilih. Orang Melayu kan malah. Nak bawa meriam besar-besar, jadah apa nak mikul naik kapal, berat. Kita reka kecil sikit. Ini malasnya Melayu perlu dipandang positif. Sehingga bahasa Inggeris sekarang kenal dengan satu alat dia panggil lantaka. Ni tuan-tuan boleh Wikipedia. Lantaka gabungan antara lela dan rentaka. Dan bangsa penjajah pertama yang merasa penangan rentaka, Spanyol. Terkejut dia tengok orang Melayu boleh letak atas bahu ke. Macam main MANPADS je. Biasa nak kena ada tukang jolok macam-macam. Dah tak bahu ya.
bangsa penjajah Spanyol ketika itu menggelarkan sebagai harquebuses ataupun portable cannon, swivel guns, meriam mudah halih, direkodkan dalam sejarah. Dan pahlawan Moro di antara pahlawan rumpun Melayu yang dikatakan sebagai pembuat rentaka terbaik. Dan orang Moro telah menggunakan rentaka ini sebagai senjata api utama ketika diserang oleh Spanyol dan ketika mereka menyerang kapal-kapal Spanyol. Dan tentera Spanyol sangat takut dengan rentaka ini sebab menyebabkan kematian walaupun senjatanya nampak kecil. Selain daripada kerajaan Moro, kerajaan Brunei juga dikenali dalam sejarah sebagai antara pengeluar rentaka terbanyak dan terbaik di alam Melayu. Sebab itu kebanyakan daripada rentaka yang ada di muzium seluruh dunia sekarang ini asalnya dua tempat saja. Kalau tidak Brunei, Filipina. Antara dua itu saja. Dan di semenanjung kita ini, termasuklah di Jawa dan Sumatera, penggunaan rentaka agak kurang. Terutamanya selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai kesimpulannya, muslimin sekalian, kita pada tengah hari ini bukanlah nak berbangga-bangga dengan kehebatan nenek moyang kita, tidak. Kita juga tidak mahu menjadi satu bangsa yang terimbau dengan glory of the past, terimbau dengan keagungan masa silam. Sudahlah ustaz cerita nenek moyang, sekarang orang Melayu entah apa-apa. Tuan-tuan sekalian, kita bawakan perbahasan ini untuk menunjukkan bahawa segala kata-kata nista mengatakan kita bangsa bodoh, pemalas dan sebagainya, itu hanyalah tomahan yang tidak benar. Kita malas, tapi bukan malas bekerja, malas serabut. Jadi kita akan berinovasi mencipta benda yang nak mengimbangkan kemalasan kita itu. Bukanlah malas dalam arti kata negatif. Sebabnya kita kena ingat, senjata hebat macam mana pun tanpa ada unsur lain kita tak akan berjaya. Kerajaan Melayu Melaka dulu, mereka ada 3,000 meriam di kota Melaka. Tapi kenapa mereka boleh kalah dengan 12 meriam Portugis saja yang dibawa oleh 15 buah kapal? 1,500 orang Portugis boleh menang berlawan dengan 22,000 askar Melaka. Why? What is the because? The because is kerana ketika itu nenek moyang kita bukan hanya berhadapan dengan Portugis, tapi kita berhadapan dengan perikatan ataupun gabungan tentera Portugis yang bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera dan juga di Jawa. Askar-askar upahan dari Goa di India. Orang daripada Jawa dan daripada Siam yang memang berdendam dengan Melaka sebab tak pernah menang. Ditambah pula dengan pembelot dan pengkhianat dalaman. Termasuklah peniaga-peniaga asing, expatriat yang kita panggil sekarang ni, orang-orang luar yang duduk di Melaka ketika itu. Termasuklah orang Melayu sendiri ketika itu. Maka perikatan ataupun gabungan inilah yang telah meluluh lantakkan kerajaan Melaka ketika itu. Maka mudah-mudahan sejarah ini menjadi pelajaran kepada kita anak cucu bahawa nenek moyang kita senjata memang hebat. Tapi kalau hidup dikhianati, sampai bila-bila pun kita tidak akan berjaya. Banyak nak diterangkan tapi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada tengah hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan, khusus kepada rakan-rakan daripada masjid dan khusus juga kepada Empak Engku yang dimuliakan Tengku Wong Kaya Mahwijaya Sepang, Tengku Datuk Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah yang sudi mengadakan majlis ataupun program pameran dan jualan keris dan tanjak yang saya kira julung-julung kali diadakan di mana-mana masjid dalam dunia lah. Saya ingat ni antara yang pertama lah, bersilat dan berbagai lagi. Saya kira sekadar itu. Terima kasih kepada semuanya. Sebelum kita berpisah, malah kita menadah tangan berdoa, moga majlis kita ini dijauhkan dari sebarang musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارزق بلدنا سلانغو دار الإحسان خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية سلانغو دار الإحسان وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.